Kami daripada kumpulan Miao Information Board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Tasha binti Nur Syamsul. Nombor kad menteri saya ialah 19 19F1006. Saya merupakan pembentang pertama untuk bab 1 iaitu pengenalan. Yang pertama, pelancongan ialah perjalanan untuk tujuan rekreasi, riadah atau perniagaan. Yang kedua, dipaham banyak kawasan menarik termasuk kawasan tanah tinggi, pantai dan kepelbagaian budaya. Yang ketiga, menurut Bahagian 5 Reka 2015, papan informasi merupakan salah satu media penyampaian maklumat atau informasi kepada masyarakat. Yang kedua, penyataan masalah. Penyelidik telah membuat kajian lapangan di mana SWOT analisis daya tarikan telah dilaksanakan di Mia Island. Kelebihan di Mia Island yang pertama ialah lokasi yang mudah diakses kerana berhampiran dengan bandar pekan dan pusat tenunan diraja. Yang kedua, pemandangan landscape semula jadi yang indah kerana berhampiran dengan Sungai Pahang. Kelemahan pula, yang pertama, kekurangan daya tarikan seperti papan informasi yang kurang menarik. Yang kedua, capaian pengangkutan kerana laluan masuk yang sempit. Yang ketiga, titik untuk ke Mia Island runtuh. Peluangnya pula, tempat tersebut kurang bersaing dan tempat tersebut dapat membangun dengan lebih maju. Yang kedua, capaian pengangkutan dapat diperbaiki oleh pihak berkuasa. Ancamannya, kemudahan lalu lintas untuk ke Mia Island terjejas akibat monsun. Disebabkan ini, pengkaji telah memilih untuk melaksanakan kajian berkenaan tahap kekurangan daya tarikan di Mia Island. Menurut Muhammad A dan Van Kisai 2009 mengatakan, terdapat beberapa kajian siri tarikan pada pandangan pelancong adalah penting dalam menilai sesebuah destinasi pelancongan yang dikunjungi. Seterusnya, objektif kajian untuk kajian ini yang pertama, mengenal pasti tahap kepuasan pelawat terhadap daya tarikan di Miao Island. Yang kedua, mencadangkan prototipe Miao Informational Board sebagai tambahan produk tarikan Miao Island. Persoalan kajian pula, yang pertama, apakah tahap kepuasan pelawat terhadap daya tarikan di Mia Island? Yang kedua, apakah yang boleh dilakukan untuk menambah produk tarikan di Mia Island? Terima kasih saudari Farah Tasha. Saya Nur Fahana binti Abdul Radin. Kad metrik saya ialah 19 DAP 19F1011. Hari ini saya akan menerangkan mengenai skop kajian. Kajian ini dijalankan di Miao Island. Responden yang terlibat ialah pelawat yang pernah mengunjungi Miao Island. Yang ketiga, kaedah yang digunakan adalah melalui borang soal sedikit. Seterusnya, kepentingan kajian. Yang pertama, memberi panduan serta kesedaran kepada pelawat yang datang melawat ke Miao Island. Yang kedua, menambah produk tarikan di Miao Island. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelawat yang datang ke Miao Island. Bab 2 pula menerangkan mengenai kajian literatur yang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, kepuasan pelancongan. Menurut Funds and Wayman 2003 menunjukkan bahawa model-model di mana destinasi dikaitkan dengan pemboleh ubah yang mengukur jumlah kepuasan dengan destinasi menghasilkan penulisan yang lebih besar implikasi daripada model yang hanya menggunakan atribut destinasi individu. Seterusnya, yang kedua, kebersihan kawasan tarikan pelancongan. Menurut Amiruddin Hassan iaitu 2009, alam sekitar tercemar kerana aktiviti manusia yang lebih mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesan ke atas persekitaran dan kehidupan pada masa hadapan. Isi yang ketiga pula menerangkan mengenai papan informasi. Menurut Bahar Randi Mahardika 2015, papan informasi juga merupakan salah satu media yang sebagai medium. Seterusnya, menurut Andia Christina 2021, papan informasi juga berperanan sebagai penterjemahan mesej yang disampaikan dengan mudah kepada pelancong. terima kasih kepada saudari Nur Farhana. Baiklah, seterusnya saya Haris Iskandar Hussein yang mengangkat metrik 19 DRT 19F1031 akan meneruskan pembentangan bab 3 iaitu metodologi kajian. Dalam bab ini akan merangkai 4 aspek iaitu reka bentuk kajian, persampalan kajian, instrumen kajian dan analisis data. Baiklah, yang pertama ialah reka bentuk kajian, di mana kajian ini adalah kajian deskriptif di mana ia menggunakan kaedah kuantitatif.
Seterusnya ialah persampaian kajian di mana kami telah mengedarkan 30 borang soal selidik kepada 30 orang responden yang pernah mengunjungi ke Miao Island. Selain daripada itu, kami juga menggunakan instrumen kajian di mana borang soal selidik yang digunakan telah diadaptasikan oleh Jabir Mat Jabir 2021. Akhir sekali, kaedah yang digunakan ialah SPSS iaitu Statistical Package for Science Social. Seterusnya, gambar produk. Berikut merupakan contoh prototipe Miao Informational Board yang telah siap dibina. Untuk pengetahuan anda semua, prototipe Informational Board ini telah memakan masa dalam 4 hari untuk menyiapkan sepenuhnya. Okey, tambahan pula, jadual ini menunjukkan kos pengadaan produk kami untuk membuat Miao Informational Board. Seperti yang anda dapat lihat di dalam jadual ini menunjukkan tentang bahan yang digunakan, kuantiti bahan yang diperlukan dan harga yang dikenakan untuk menghasilkan produk ini. Harga bagi keseluruhan produk ini ialah RM225. Seterusnya, saya Ain Azharna binti Pariman, nombor matrik 19 DRT 19/1018, pembentang yang keempat iaitu Dapatan Kajian dan Perbincangan. Terdapat 8 item untuk objektif pertama di mana untuk mengkaji tahap kepuasan pelawat terhadap daya tarikan di Miao Island. Rata-rata responden memberi maklum balas tidak berpuas hati kepada kemudahan papan informasi yang sedia ada. Jadi, objektif pertama kami tercapai. Seterusnya, bahagian C ini menunjukkan objektif kedua kami di mana mencadangkan prototipe Miao Informational Board sebagai produk tarikan di Miao Island. Di sini, secara keseluruhan responden memberi maklum balas berpuas hati dengan cadangan prototipe papan informasi kami. Jadi, objektif kedua kami tercapai. Selain itu, daripada dapatan kajian ini, terdapat perbincangan tentang item yang ketiga iaitu kemudahan papan informasi di Miao Island untuk pelawat memuaskan kerana mendapati papan informasi kurang mendapat daya tarikan pelawat serta kurang informasi tentang kawasan kajian. Ia turut dinyatakan oleh Moskado 1998 yang mengulas interpretasi sebagai suatu usaha menyediakan informasi atau pengetahuan kepada pengunjung menggalakkan mereka untuk menghargai dan memelihara kawasan tersebut. Seterusnya, perbincangan kedua ialah tentang info-info di dalam papan informasi jelas di mana prototipe yang telah dibuat telah mendapat maklum balas daripada responden dengan berpuas hati. Hal ini kerana pengunjung yang datang ke Miao Island menerima informasi yang dikongsikan oleh kawasan kajian tersebut. Ia juga turut dinyatakan oleh Nurul Aisyah 2018 apabila mesej yang disalurkan mendapat perhatian daripada pengguna, maka tarikan terhadap produk juga semakin meningkat. Terima kasih saudari Ain. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Hakimi bin Muhammad Zaidi. Nombor kad matrik saya ialah 19 DRT 19F1003 selaku pembentang bab yang terakhir dalam kajian Miao Informational Board ini. Saya akan sedikit sebanyak menerangkan tentang bab 5 iaitu kesimpulan dan cadangan yang dapat dirumuskan. Terbagi kepada 3 iaitu cadangan pengkaji, cadangan produk, cadangan pembangunan industri. Pertama sekali, cadangan dari kami kepada pengkaji yang akan datang ialah untuk membuat laporan yang lebih terperinci. Kedua, cadangan dari kos penghasilan. Produk ialah untuk mengurangkan kos penghasilan dan menggunakan bahan yang mudah didapati. Cadangan yang ketiga pula ialah untuk pembangunan industri dan untuk menambah produk pelancongan yang menarik serta infrastruktur asas yang meluas. Dari segi kesimpulan pula, pertama sekali kami sebagai pengkaji dapat merumuskan bahawa produk ini berpotensi untuk menjadi produk yang meningkatkan lagi kedatangan pelancong ke sesuatu tempat pelancongan. Di samping itu, produk ini juga dapat memberi kepuasan kepada pelancong yang datang melawat ke Miao Island. Akhir sekali, kewujudan papan informasi ini ialah untuk membantu pelancong untuk memahami info menarik tentang kucing melalui info yang berada di dalam papan informasi ini. Akhir sekali, kami sebagai pengkaji juga telah mendaftarkan kajian kami ke Syarikat Intellectual Property of Corporation Malaysia, MyIPO. Sekian, terima kasih. Tunggu kejap, ada lagi. Jom kita tengok video ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang projek kajian Miao Informational Board. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, biar saya memperkenalkan diri.
Nama saya Muhammad Abdul Hakim bin Muhammad Zaidi. Nombor kad matrik saya ialah 19BRT 19F1003. Selaku ketua kumpulan, saya akan menerangkan dengan terperinci tentang produk kumpulan kami. Tanpa melengahkan masa, mari kita tonton video ini. Pertama sekali, pada bahagian dalam atas terdapat pelbagai informasi menarik tentang kucing. Antaranya ialah seperti umur kucing, cara-cara kucing melawan, cara menanam kucing, dan fakta menarik dan unik tentang kucing. Seperti yang anda dapat lihat di situ, saya sedang menggunakan kata flashlight. Kelebihan kata flashlight ialah seperti membuatkan pantulan gambar lebih besar dan memudahkan para pelawat melihat informasi. Menarik bukan? Memangnya menarik. Anda seharusnya mencuba menggunakan kata ini untuk mencari jenis-jenis dan kucing yang ada di pulau ini. Wow, tidak saya sangka banyak sekali ya jenis-jenis dan bakut kucing yang ada di seluruh dunia. Okey, dari segi bahan dan pembuatan produk, kami telah menggunakan bahan-bahan seperti kayu, cardboard, roda papan dan pelbagai hiasan menarik. Dari segi tempoh pembuatan produk pula, produk kami ini telah mengambil masa 5 hari untuk disiapkan. Okey, itu sahaja video produk dan penerangan daripada saya Muhammad Abdul Hakim. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah sudi menonton video ini sehingga habis.